Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita. Sarawak bersedia menjadi tuan rumah Hari Wartawan Nasional Hawana pada tahun depan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata, bagi merealisasikan hasrat itu, kerajaan negeri akan membantu termasuk menyalurkan peruntukan berkaitan. Menurutnya, kerajaan Sarawak juga komited untuk menyediakan persekitaran serta kemudahan yang sesuai untuk menjayakan program peringkat nasional tersebut. InsyaAllah, kalau saudara yang berhormat Fahmi bersetuju, you can be the host next year for National Hari Wartawan. Finance, don't worry, you ask Dollah on finance. We will help you, but under your name. Just like what we have Persatuan KDJA Journalist Sarawak. We are helping you and we won't stop that. We will still helping you so that a lot of peningkatan dalam kewartawanan ini berlaku. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Jamuan Teh Sempena Hawana 2023 peringkat Sarawak di Kuching pada Isnin. Premier Sarawak menambah kerajaan negeri juga akan membantu Persatuan Wartawan di Sarawak bagi meningkatkan pengetahuan dan kepakaran dalam bidang kewartawanan. Kita akan kerjasama untuk adakan conference mengenai dengan kewartawanan. This one is professionally done by you. Kerana kita nak tingkatkan kualiti reporting, termasuklah internship di antara universiti dengan kita dan juga level standard reporting itu dapat kita tingkatkan. Sebab itu saya fikir conference ini adalah satu cara untuk kita berkongsi idea bagaimana kita menaik tarafkan profesion kewartawanan. Dalam hal itu, beliau memberitahu bahawa pengamal media dengan latar belakang profesional yang berbeza, khususnya dalam bidang kewangan, perbankan, ekonomi maupun sains amat penting dalam industri media masa kini. Menurutnya, dengan kelebihan sedemikian, ia membolehkan penyampaian berita dilakukan dengan lebih mendalam, terperinci dan tepat, di samping segala isu dapat diterangkan dengan cara yang mudah difahami oleh semua lapisan umur. Dan ia mempunyai latar belakang multidisiplin. Kita mahu juga wartawan mempunyai latar belakang sains. Macam kelakar hal algae. Apabila kelakar hal algae, kita mahu wartawan pun tahu apa itu algae. Bagaimana SAF dikeluarkan daripada algae. Apakah itu lipid? Kerana lipid adalah keluar daripada lumut. Dan lipid ini mengeluarkan minyak SAF. Dan maknanya you must have that journalist having a background on science. Otherwise reporting salah. Dan juga dari sudut ekonomi, finance. We want also journalists that having background on corporate finance and finance supaya laporan tu betul dibuat oleh wartawan. That's why I said responsible reporting, but it depends on the level of standard and background of the journalist. Hadir sama Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi, Datuk Hicangki, Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, Fazruddin Abdul Rahman, Pengerusi Sarawak Media Group SMG, Datuk Nurhayati Ismail, Pengarah UKAS Samuel Simon, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak Jaafar Jantan, Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia Sarawak Nasrul Hakim Mat Noh, Presiden Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak Andy Jong serta pengamal media Sarawak. Kira-kira 250 orang pengamal media di negeri ini memeriahkan sambutan Hawana 2023 peringkat negeri yang julung kali diadakan itu. Terdahulu, Datuk Abdullah dalam ucapan aluannya memberitahu pengamal media pada masa kini menghadapi cabaran yang semakin rumit, memerlukan mereka untuk berhati-hati dalam memastikan setiap berita yang disampaikan adalah benar dan sahih.
Katanya perubahan teknologi dan kemajuan digital telah mengubah cara penyampaian berita, mempercepat penyebaran maklumat dan meningkatkan risiko penyebaran berita palsu. Justru tegasnya dalam menghadapi cabaran ini, pengamal media perlu berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kesahihan berita sebelum menyampaikannya kepada masyarakat. Dan kadang-kadang berita yang tidak betul boleh menyebabkan keresahan, kebencian, fitnah yang melampau dan sebagainya. Kesilapan full stop dan koma pun kadang-kadang membawa erti yang berlainan. Antara tanggungjawab kita untuk menyampaikan sesuatu yang benar, yang sahih, untuk memastikan berita itu walaupun ia benar, tapi dalam masa sama kita harus memberi pertimbangan sama ada berita itu akan memberi keresahan dan sebagainya, terutama sekali yang melibatkan perkara-perkara sensitif, perkauman, keagamaan yang sering dimainkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Sementara itu, beliau juga menegaskan pengamal media turut bertindak sebagai perantara antara masyarakat dan pemimpin. Tambahnya, dalam menjalankan tugas, mereka harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan dalam dunia media dan menjaga integriti profesion untuk memenuhi harapan dan kepercayaan masyarakat. Laporan seterusnya, Austria bersedia untuk berkongsi pengetahuan serta teknologi dengan Sarawak dalam membangunkan sektor pertanian di negeri ini. Duta Besar Austria ke Malaysia, Andries Launer berkata, Austria mempunyai teknologi peladangan serta pertanian terkini yang mengutamakan aspek mampan. Dalam hal itu, beliau juga menjemput Datuk Seri Dr. Stephen Rundi untuk ke Austria bagi menjayakan kerjasama itu. I think we can contribute to the positive development of Sarawak, and I think the government of Sarawak has very ambitious plans for the future, and we would be delighted to assist the government in this way forward. Austria has great technologies in the area of smart plantation and agriculture, sustainable agriculture and organic farming, but also in terms of reforestation and other areas. And we would be delighted to share our experiences with Sarawak. I think international cooperation is more important than ever. It's not necessary to reinvent the wheel anew, right? Yeah. But to share international experiences and to work together. And in this spirit, I have also cordially invited the Honourable Minister to Austria to also learn from our experience and vice versa. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom di bangunan Dewan Undangan Negeri di Petrajaya pada Isnin. Keperkembangan di Selangau. Golongan muda masyarakat Iban perlu didedahkan dengan pelbagai adat dan budaya kaum itu agar ia tidak lenyap ditelan arus pemodenan. Menurut Menteri Kejayaan Malaysia Datuk Seri Alexander Nantalinggi, adat asal seperti upacara mangkong tiang harus dikekalkan dan disemai dalam kalangan belia meskipun mereka terdedah dengan ledakan teknologi seperti media sosial. Adat asal kita ada tinggal, ada lekak ya. Banyak kita tanda kita satu bangsa kita, kedua kalau kita mujur ke bawah kita dalam beliau lebih lagi kalau kita nukat ke awak ke semua kita temu bala biar lebat baru kita. Jadi kita hendak terus ke bawah sebagai itu sudah tentulah bala biar ucap mau lebat biar kita lebat dia tu nyamanya pemasang bukai sosial media kurang teknologi, jadi tidak nemu erti adat asal usul kita, jadi kita yang bawal limit, jadi kita tahu resap sebagai bangsa Dayak, bangsa Iban, dia mempercayai benua kita itu mayu tumbuh ke benua Malaysia, di Sarawak itu, Malaysia, Sarawak itu, jadi itu mesti cara kita ngekal ke awak kurangnya. Bahasa kita, orang lala kita, hari adat di mana asal usul kita. Beliau berucap demikian semasa merasmikan program YFM Datai Nemuai dan program Mangkong Tiang Rumah Simon Anak Bom Ulu DJ Selangau pada Ahad.
Jelas ahli Parlimen Kapit itu, perpaduan masyarakat berbilang kaum amat penting untuk bersama-sama membangunkan infrastruktur dan ekonomi negeri ini lebih-lebih lagi dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi dunia dan wabak COVID-19. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Anu Tamin, Engineer Christopher Gira sambang dalam ucapan aluannya berkata, program itu diadakan untuk meraihkan rumah panjang yang telah siap dibina. Katanya, walaupun untuk membina rumah panjang 2 tingkat bukanlah perkara yang mudah, namun ia berjaya direalisasikan kerana penduduk di situ mempunyai sumber ekonomi yang baik. Dalam hal itu, Datuk Seri Alexander turut mengumumkan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM20,000 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Simon Boong. Turut hadir Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agu Dagang, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Datuk Dr. Malcolm Musim Lamo, Adun Pelagus Wilson Nyabu Ijang, Ahli Parlimen Selangau Edwin Banta serta Ahli Dewan Negara Senator Rita Insol. Berikut pula, seramai 483 penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak di bahagian muka menerima sumbangan berbentuk wang dan hamper bersempena sambutan Hari Gawai tahun ini. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, pemberian wang dan hamper itu bertujuan meringankan beban penerima bantuan. Beliau berharap agar semua inisiatif dan bantuan yang telah disalurkan kerajaan dapat memberi manfaat dalam menambah baik kualiti hidup penerima bantuan dan semoga sambutan Hari Gawai kali ini memberi keceriaan kepada semua penerima. Dalam majlis tersebut, seramai 100 penerima telah dijemput hadir untuk menerima sumbangan, manakala wang sumbangan penerima bantuan yang tidak dapat hadir akan dikreditkan ke dalam akaun penerima. Manakala di Lawas, konvoi Kembara Sarawak Merdeka selamat tiba di Kampung Awat-Awat Lawas sebagai lokasi persinggahan pada hari pertama perjalanan. Konvoi yang diketuai oleh Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Jerat Rentap Jabu tiba di kampung tersebut sekitar jam 12.30 tengah hari pada Ahad setelah berlepas dari Taman Awam Lawas dalam perjalanan yang mengambil masa kira-kira 1 jam. Dalam hal itu, ketibaan rombongan konvoi telah disambut mesra oleh masyarakat tempatan dengan Datuk Jerat serta para peserta mengambil peluang untuk menyantuni komuniti berkenaan. Ketua Kampung Taman Anugerah Hamdani ketika ditemui menzahirkan penghargaan atas pemilihan Kampung Awat-Awat sebagai salah satu destinasi persinggahan yang dianggap dapat mengangkatkan lagi martabat masyarakat nelayan di mata orang luar. Beliau turut berpuas hati atas usaha Kerajaan Sarawak untuk menengkapkan kampung tersebut serta kawasan berhampiran dengan prasarana yang diperlukan oleh penduduk tempatan. Walaupun kampung ini sebuah kampung nelayan, tetapi prasarana dan segala kemudahan asas agak mencukupi. Untuk pengetahuan, kampung Awat-Awat ini hampir 98% penduduk nelayan. Jadi kami berbesar hatilah atas apa yang kami kecapi masa ini dan akan datang. Kami berharap masa akan datang akan bertambah lagi lah program-program yang dibawa kemari ke tempat kami untuk mengangkat martabat kami sebagai nelayan, dan juga kami berharap perhatian pihak kerajaan terhadap nelayan kami tambah baik lagi. Konvoi Kembara Sarawak Merdeka sedang dalam perjalanan merentasi setiap bahagian di seluruh Sarawak dalam perjalanan selama 56 hari yang akan berakhir di bahagian Kuching pada 22 Julai depan. Sedikit berita sukan. Seramai 200 orang pelumba telah menyertai pertandingan Criterium Race 2.0 anjuran bersama Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dan Persatuan Berbasikal Sarawak di hadapan bangunan Baitul Makmur Petrajaya Kuching pada Ahad. Ini kali kedua pertandingan itu dianjurkan setelah kejayaan edisi pertama pada 17 September 2017 di Jalan Stadium Kuching. Edisi kali ini lebih sengit apabila turut disertai oleh pelumba dari negara jiran seperti Brunei Darussalam dan Indonesia. Sebanyak 7 kategori dipertandingkan iaitu veteran, terbuka lelaki, terbuka wanita, junior A, junior B, junior wanita dan Sarawak Class. Selain mempromosi sukan berbasikal kepada warga kota, pertandingan ini juga bertujuan mewujudkan ruang yang selamat dan sihat kepada penggiat sukan berbasikal di Bandaraya Kuching serta mencungkil bakat baru dan berpotensi dalam kalangan remaja.
Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh pengarah DBKU Muhammad Kadir Abang dengan hadiah tunai keseluruhan berjumlah RM10,480. Dalam hal itu, Perbadanan Sukan Sarawak SSC turut menyatakan sokongan terhadap pertandingan ini dengan menajah hadiah bagi kategori Junior A, Junior B, Women Junior dan Women Open. Sekian isi tengah hari bersama saya Fizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan serotan Majlis Jamuan Teh Sempena Hawana 2023 peringkat Sarawak yang turut dihadiri oleh Premier Sarawak di Kuching pada Isnin. #menyebar fakta. Salam UKAS.